Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada sidang pendengar sekalian, sama ada yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam. Bertemu kembali kita dalam video kali ini. Kita membicarakan tajuk yang amat penting dalam kehidupan, terutamanya bagi mereka yang beriman. Dalam menjawab beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh kelompok Melayu murtad, menyatakan bahawa mereka yakin bahawa Jesus adalah Tuhan yang sebenar. Mereka yakin bahawa Bible adalah kalam Allah ataupun kitab Tuhan. Saya ingin utarakan beberapa persoalan berkaitan dengan keyakinan kamu yang kamu dapati dalam agama yang baru. Menyatakan bahawa dengan keimanan pada Jesus telah dibaptize, kamu meyakini bahawa Jesus adalah Tuhan yang sebenar. Saya ingin mengajak anda untuk merujuk kepada Bible, Wahyu, kitab Wahyu ataupun Revelation, chapter yang ke-16, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Persoalan yang diutarakan berdasarkan kepada ayat ini. Saya bacakan ayat tersebut. Saya ulang kembali. Revelation chapter 16 ayat yang ke-16 hingga 18. Ayat ini berbunyi, barang siapa yang percaya dan yang dibaptiskan ialah akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya ialah akan dihukum. Maka segala tindakan ini akan menyertai orang yang percaya itu, bahawa atas namaku mereka itu akan membuangkan syaitan dan mereka itu akan berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Mereka itu akan mengangkat ular. Maka jikalau mereka minum racun yang membawa maut, tidaklah hal ini akan memberi bahaya kepada mereka itu. Maka mereka itu akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, lalu orang itu pula akan sembuh. Dalam Revelation, chapter yang ke-16, ayat yang ke-16 hingga 18 ini menjelaskan bahawa mereka yang beriman dengan Jesus kemudian dibaptiskan dengan keimanan dan pembaptisan ini, maka mereka akan memiliki kuasa yang luar biasa. Antara kuasa yang disebutkan ialah yang pertama, mereka akan mampu untuk membuang syaitan ataupun jin yang merasuk manusia. Yang kedua, mereka mampu untuk bertutur dengan bahasa asing yang sebelum ini mereka tidak pandai bertutur. Yang ketiga, mereka boleh memegang ular, walaupun sebisa mana ular tersebut tidak akan memberikan mudarat kepada beliau. Yang keempat, seandainya mereka ini diberi minum racun, racun itu tidak akan memberikan kesan kepada beliau. Dan yang kelima ialah sekiranya dia meletakkan tangan kepada orang yang sakit dengan nama Jesus, maka orang itu akan sembuh. Daripada 5 perkara ini, saya nak fokus pada 2 perkara saja. Dan saya mencabar bagi anda yang meyakini dengan pembaptisan ini dan kamu meyakini bahawa Jesus adalah Tuhan yang benar, saya memberikan cabaran pada anda. Yang pertama, jom kita ambil ular yang bisa dan anda pegang, biarkan ular yang bisa itu mematuk anda. Ambil king cobra contohnya, ya. King cobra, ular yang bisa, biarkan ular yang bisa ini mematuk diri anda. Apakah ia memberikan kesan pada diri anda? Sekiranya anda benar-benar yakin dengan keimanan yang anda pegang, dengan pembaptisan ini dan keyakinan pada Jesus ini, ular tersebut tidak akan memberikan mudarat kepada diri anda. Sekiranya anda yakin dengan akidah ini, dengan keimanan ini, anda pasti berani mengambil risiko untuk memegang ular yang bisa dan membiarkan ular ini menyengat anda. Dan yakin bahawa ular ini tidak akan memberikan kesan pada anda. Yang kedua, perkara yang kedua, saya cabar anda yang meyakini bahawa Jesus adalah Tuhan anda. Dan dengan pembaptisan ini, racun yang anda minum tidak akan memberikan mudarat kepada diri anda. Oleh itu, saya mencabar diri anda
untuk meminum racun yang paling bahaya. Sekiranya anda berani melewat cabaran ini, kita kumpulkan orang ramai untuk menyaksikan anda memegang ular ataupun anda meminum racun. Benarkah racun yang berbisik ini, racun yang boleh membawa maut ini, tidak akan memberikan mudarat ataupun kesan kepada diri anda sekiranya keimanan anda pada Yesus dan pembaptisan anda ini berlaku dengan betul? Sekiranya anda yakin benar dengan yakinan anda ini, berarti anda berani untuk menyahut kedua-dua cabaran ini. Anda berani untuk dipatuk oleh ular yang berbisa. Yang kedua, anda berani untuk meminum racun yang bahaya dan yakin bahawa racun itu tidak akan membawa maut kepada anda. Tetapi sekiranya anda tidak yakin, tidak berani untuk mengambil tindakan ini, membiarkan ular yang berbisa mematuk anda, ataupun anda tidak berani untuk meminum racun yang bahaya boleh membawa maut, berarti anda tidak yakin dengan keimanan anda. Anda tidak yakin dengan keimanan anda. Anda tidak percaya bahawa Yesus boleh menyelamatkan anda. Anda tidak percaya bahawa ayat dalam Bible ini adalah benar. Sekiranya anda meyakini Yesus ini benar Tuhan anda meyakini pembaptisan ini benar, dan anda meyakini bahawa ayat dalam Bible ini benar, maka anda tanpa ragu-ragu berani untuk menyahut cabaran ini, membiarkan yang pertama, membiarkan ular yang membisa mematuk diri anda dan dia tidak memberikan sebarang mudarat pada diri anda. Yang kedua, membiarkan ataupun anda berani untuk meminum racun yang bahaya, dan dengan penuh keyakinan racun ini tidak akan memberi kesan kepada diri anda. Ini ayat yang pertama yang saya nak tekankan. Ayat yang kedua, saya ingin membawa anda merujuk kepada Matthew chapter yang ke-17, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Ketika mana ada pengikut Yesus yang datang bertemu beliau. Saya bacakan ayatnya. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapakah kami tidak dapat mengusir syaitan itu? Dia berkata, yakni Yesus berkata kepada mereka, kerana kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi sahaja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagi kamu. Jadi ketika mana murid Yesus datang pada beliau, mengadu, mengapakah kami tidak mampu untuk mengeluarkan syaitan pada tubuh manusia ini? Lalu berdasarkan pada ayat ini, Yesus menyatakan bahawa kamu kurang iman. Sekiranya kamu ada iman walau hanya sebesar biji sawi saja, kamu akan mampu untuk memerintahkan, kamu akan mampu untuk memberikan arahan kepada gunung ganang berpindah ke satu tempat yang lain, dan gunung ganang akan berpindah ke arah yang kamu ingini. Sidang pendengar sekalian, dunia ini majoriti penduduknya adalah beragama Kristian. Dan saya cabar bagi mereka yang beragama Kristian, apakah anda mampu dengan keimanan anda pada Yesus, dengan keyakinan anda pada Bible bahawa kitab inilah kitab yang benar, apakah anda mampu untuk memberikan arahan kepada gunung ganang berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain? Mungkin bagi kelompok Melayu murtad yang menyatakan bahawa Yesus adalah Tuhan yang benar, saya cabar anda untuk membawa gunung Everest datang ke Malaysia. Ataupun mungkin kalau gunung Everest terlampau jauh, sila bawa gunung Kinabalu yang berada di Sabah datang ke Semenanjung ini, agar memudahkan ramai orang Semenanjung mendaki gunung Kinabalu, tidak perlu mereka untuk pergi ke Kundasang Sabah. Sekiranya anda ada iman walau hanya sebesar biji sawi sahaja pun, seperti mana yang disebutkan dalam ayat ini, nescaya kamu mampu melakukannya. Namun kita perhatikan, tidak ada seorang pun di kalangan orang Kristian yang beriman tentang ketuhanan Yesus yang mampu untuk mengalihkan gunung ikut arahan yang beliau kendaki. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak ada seorang pun di kalangan orang Kristian yang mempunyai iman bahawa Yesus adalah Tuhan yang benar, walaupun hanya iman sebesar biji sawi.
Lantaran itu, anda tidak mampu untuk mengalihkan gunung ini seperti mana yang anda kendaki. Ataupun, perkara yang kedua, ajaran, penjelasan ayat dalam Bible ini adalah ayat yang tidak benar. Sebab ramai di kalangan kamu yang beriman dengan ketuhanan Yesus masih lagi tidak mampu untuk mengalihkan gunung ini. Berarti penjelasan ayat Bible ini adalah tidak benar. So, dua kemungkinan ini berlaku. Saya berikan cabaran kepada anda 3 perkara ini. Berdasarkan ayat dalam Revelation dan juga ayat dalam Matthew. Ya. Perkara yang pertama, sekiranya anda yakin tentang ketuhanan Yesus dan anda telah pun dibaptis, anda berani untuk menjawab cabaran, memegang ular dan membiarkan ular yang berbisa ini mematuk anda. Dan anda yakin bahawa ular ini tidak mampu memberikan mudarat pada diri anda. Yang kedua, anda berani menjawab cabaran untuk meminum racun yang berbisa, racun yang membawa maut. Dan yakinilah bahawa racun itu tidak akan memberikan mudarat ataupun kebinasaan pada diri anda. Yang ketiga, sila berikan arahan pada gunung. Dengan keimanan yang anda ada walaupun hanya sebesar biji sawi, kamu akan mampu untuk memindahkan gunung ikut kehendak di mana anda ingini. Sekiranya anda tidak mampu melakukannya, sekiranya anda gagal melakukannya, sekiranya anda mati apabila minum racun, berarti ayat Bible ini tidak benar. Sekiranya anda tidak berani untuk meminum racun, berarti anda tidak ada keimanan, anda tidak percaya pada ketuhanan Yesus. Dan sekiranya anda tidak mampu untuk memindahkan gunung ini, berarti keimanan anda tidak ada pada Yesus. Dan ia juga berarti bahawa ayat dalam Bible ini tidak betul. Ini adalah dalil yang cukup jelas berlakunya penyelewengan dalam Bible. Dan inilah yang dinyatakan oleh Bible sendiri dalam kitab Jeremiah. Chapter yang ke-8, ayat yang ke-8. Ada di kalangan agamawan mereka yang memutarbelitkan kata-kata mereka ataupun ajaran kitab. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Dan orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka bijaksana apakah yang masih ada pada mereka? Dalam Jeremiah chapter yang ke-8, ayat yang ke-8 ini secara jelas menyatakan bahawa ada di kalangan agamawan mereka yang telah mengubah ajaran kitab mereka. Sebab itulah kita nampak terlampau banyak percanggahan-percanggahan ayat dalam Bible dan perkara ajaran yang tidak boleh diterima. Pada hakikatnya bagaimana seorang boleh minum racun dan dia tidak bawa maut? Bagaimana seorang itu boleh mengalihkan gunung ikut perintah kehendaknya sendiri dan gunung akan ikut perintah dia? Dan ini tidak berlaku. Ini berarti apa yang termaktub dalam Bible itu adalah merupakan ayat-ayat yang jauh menyeleweng pada ayat yang sebenar. Dan inilah yang dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran. Di mana surah Ali Imran menjelaskan ada di kalangan agamawan mereka yang telah memutarbelitkan firman Allah, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya ada di kalangan mereka yang ini ahli kitab, sama ada orang Kristian ataupun orang Yahudi, dan ketua-ketua agama mereka yang memutar-mutarkan lidahnya semasa membaca kitab Taurat dengan mengubah maknanya supaya mereka menyangkakannya sebahagian pada kitab Taurat padahal ia bukan daripada kitab. Dan mereka pula berkata bahawa ia adalah datangnya dari sisi Allah padahal ia bukan datang dari sisi Allah. Dan mereka pula tergamak berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Ini penjelasan Al-Quran. Ada di kalangan agamawan mereka yang telah memutarbelitkan ayat-ayat dalam Bible dan apa yang saya jelaskan, ayat dalam Revelation dan juga Matthew ini. Sekiranya benar kamu yakini, kamu berani menjawab cabaran ini. Sekiranya tidak berani berarti sama ada kamu tidak beriman. Ataupun ayat ini adalah merupakan ayat yang telah pun dipalsukan. Saya memberikan cabaran anda untuk menjawab cabaran ini. Sekiranya anda berani untuk menjawab cabaran ini,
Jom kita berkumpul ramai-ramai dan kita minta orang ramai menyaksikan keberanian kamu untuk memegang ular yang berbisa dan membiarkan ular berbisa mematuk kamu. Ataupun kamu berani untuk meminum racun yang berbisa, racun yang bahaya dan kamu tidak mati. Dan yang ketiga, kamu mampu untuk mengubah gunung ke arah mana yang kamu ingini. Sekiranya kamu tidak mampu, yakinilah bahawa perintah Allah SWT untuk mengajak kamu hanya beriman kepada Allah SWT. Seperti mana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'buda illallah. Wahai ahli kitab, jom kembali kepada kalimah yang sama, akidah yang sama. Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Tuhan yang Esa. Renung-renungkan, marilah kita sama-sama mencari kebenaran. Semoga kebenaran semua berada, kita semua akan mendapat kebenaran dan semoga kebenaran berada di hadapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.